Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahawa betul hak daruriyatiddin ini, kalau orang menafikan dia jadi kafir. Bagi kita sekarang ni, setelah daruri, semua orang tahu dah. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar tu awal lagi tu. Di zaman tu banyak lagi perkara-perkara yang sudah mansuh tidak diketahui sebagai mansuh. Banyak lagi yang mansuh tapi orang tak tahu itu mansuh. Setengah-setengah sahabat pun tidak tahu, setengah-setengah. Jadi mana baru sangat. Hak ni termasuk dalam bab mana? Dengan sebab itu Sayyidina Umar tak say kata boleh perang lagi, tidak halal darah lagi. Sebab apa? Kalau kita kata daruriyatiddin pun banyak perkara hak pada masa tu hak mansuh. Ramai lagi sahabat tidak tahu. Mana tahu hak ni tu masuk dalam mansuh ke lagu mana kau? Boleh bagi zakat sendiri-sendiri pula ke mana tahu? Sebab awal lagi, di peringkat awal tu. Jadi kita tak boleh kira mengikut kaedah tadi, termasuk dalam daruriyatiddin. Sebab itulah yang jadi Sayyidina Umar ni dia pantah Sayyidina Abu Bakar di peringkat mula-mula. Sebab kita tak pasti lagi ni, baru lagi. Boleh jadi tak sapa ke dia lagi cerita ni. Sebab baru lagi. Dia tak faham molek lagi. Seperti mana dia faham semaya ni, semua kena buat. Jadi hak zakat ni boleh jadi dia tak faham siapa gitu. Jadi tidak termasuk dalam daruriyatiddin lagi di peringkat tu. Di peringkat, walaupun di peringkat kemudian termasuk dalam daruriyatiddin. Itu sebab jadi Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni jadi bertelingkah. Mengikut setengah ulama dia kata hak tadi, setengah ulama dia kata gini. Sebab ni kita tak boleh masukkan dalam daruriyatiddin lagi. Baiklah. Itu tak apalah. Dia kata dalam hadis tadi, aku diperintahkan supaya memerangi gini sehingga mereka mengucap. Lepas tu kalau orang zimmi, kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang kafir, dia terima pemerintahan Islam, dan dia menyatakan kesediaannya, taat setianya kepada pemerintah Islam. Itu kafir zimmi. Dia duduk dalam negara Islam, dia berikan taat setianya kepada pemerintah Islam. Itu kafir zimmi. Kafir muahid, iaitu kafir yang tidak duduk di bawah naungan pemerintahan Islam, tidak menyatakan taat setianya kepada pemerintah Islam. Dia memang kafir suku sakat lah, tetapi dia ada buat perjanjian damai dengan kita. Mana tak separate. Kita duduklah dengan cara damai lah. Lepas tu kita urusan dunia kita buat lah, menaga ke gapo gitu-gini, kita tak usah ganggu satu sama lain. Ini kafir muahid. Dalam Islam terima juga. Jadi kafir dua macam ni pun kena perang juga kau siapa mengucap. Itu masalahnya. Kalau kita tengok pada zahir hadis tadi, aku diperintahkan supaya memerangi manusia, siapa mereka itu mengucap. Jadi manusia tu umum sangat tu. Termasuklah kafir zimmi, kafir muahid. Sedangkan kita tengok dalam kenyataannya pemerintah Islam dulu pun tidak perangi puak-puak ni. Bila dia kafir zimmi, dia duduk dalam pemerintah Islam, tak ada paksa, tak ada gapo, ikut dia, tak semua berala, nak gapo pun. Jadi apa maksud hadis ni? Kita nampak dah tu bercanggah dengan hadis yang lain, dengan amalan-amalan sahabat dulu. Amalan Nabi SAW sendiri pun dia tidak perangi orang kafir. Kalau hak zimmi, kalau hak muahid, hak buat perjanjian dengan dia, tak ada. Dia tak pergi perang dah. Jadi apa makna hadis tadi dan ayat tadi? Suruh perang tu siapa? Mereka tu mendirikan sembahyang, mereka memberikan zakat, barulah kamu biarkan mereka, jangan ganggu mereka. Jadi artinya puak-puak kafir zimmi, kafir muahid ni pun kena perang jugalah. Halah ke mana? Jadi bercanggah. Ada beberapa jawapannya. Di antara dalam syarah-syarah hadis ini, dia sebut 6 jawapan dia. 6 jawapan yang diberikan oleh ulama. Yang pertama diberikan oleh Tibi. Tibi ni seorang ulama besar lah. Dia buat syarah kepada Mishkat. Dia kata kira-kiranya hadis ini hadis dulu. Hukum jizyah dan hukum kafir muahid itu kemudian. Jadi maknanya hadis ini umum, maksus orang panggil, dikhususkan dengan hadis yang lain. Tentang jizyah, bila kafir zimmi ni dia bagi jizyah, bila dia bagi jizyah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Jadi perang itu
sehingga mereka bagi jizyah. Jadi ayat ini kemudian pada tahun yang ke-9 dikecualikan dengan ayat itulah. Dikecualikan dengan ayat itu. Hadis ni hak dulu. Lepas tu hak muahadah tu. Hak muahadah tu pun ayat hak kemudian mari, dia sebut juga kecuali orang kafir yang ada buat perjanjian damai dengan kamu. Hak tu kamu tak boleh ganggu dia. Ayat tu pun kemudian juga. Jadi seseolahnya ayat hak ni mengkhususkan umum yang tersebut di dalam hadis. Hadis ni hak dulu. Kalau hak dulu memanglah lagu tu semua. Tetapi lepas tu berubah pula. Apabila ada orang kafir zimmi, ada kafir muahid, maka hukumnya ada berdasarkan ayat yang lain, hak tu dikecualikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kurang yang pertama juga tadi. Cuma dia kata hak ni maksus minhul ba'd. Walaupun umum sebut manusia, tetapi bukan manusia ni seluruh manusia, tidak. Seluruh manusia yang ni semua orang kafir, tidak. Bahkan setengah-setengah orang kafir itu dikecualikan. Lebih kurang yang pertama juga, iaitu hak bagi jizyah, iaitu kafir zimmi dan kafir muahid. Kafir muahid, hak tu tak termasuk. Yang ketiga, ini juga dikemukakan oleh TB. Dia kata 3 perkara ni apabila ada, sekurang-kurangnya sebagai tanda Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang dan memberikan zakat. Yang disebutkan dalam hadis ini dan dalam ayat tadi, maksudnya sebagai tanda agama Islam ni kuat. Itu maknanya. Itu kinayah kepada kuatnya agama Islam. Dan apabila orang kafir itu menyatakan kelemahan dia, di antara cara dia menyatakan kelemahan dia bagi jizyah itu, ataupun dia buat perjanjian damai, maknanya dia lemah dah tu. Kira-kiranya lemah. Tujuannya ialah i'la'i kalimatillah. Jadi dia nyatakan dalam bentuk mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Tapi sebenarnya bukan hak ni yang dimaksud zahir dia tu. Bukan maksud tu. Tapi maksudnya sehingga Islam itu kuat. Gitu. Ini bahasa kinayah dia panggil. Bahasa sindiran. Bukan maksud zahir dia. Yang ni sehingga Islam itu kuat dan orang kafir lemah. Kita tahu mana dia lemah. Dia bagi jizyah, dia nak berdamai dengan kita, itulah tanda dia lemah. Bukan maksud perangi orang kafir ni maknanya perang dengan arti menumpahkan darah, tidak. Yang ni berjuang, maksudnya berjuang sehingga Islam itu kuat. Gitu kata dia. Yang keempatnya, An-Nas di sini nampaknya umum, tapi bukan maksudnya umum di sini. Maksudnya orang-orang musyrikin. Bukan semua kafir, tetapi musyrikin. Sebab apa? Sebab ahli kitab tidak termasuk di dalam An-Nas di sini. Tidak termasuk di dalam manusia yang diperintahkan supaya diperangi. Tetapi yang disuruh diperangi ni iaitu puak-puak musyrikin, kafir Quraisy dan lain-lain musyrikin itu. Hak tu maksudnya. Sebab apa? Sebab orang musyrikin ni tidak diterima jizyah daripada dia. Tak diterima jizyah. Hak diterima jizyah ni daripada mana? Daripada ahli kitab. Ahli kitab saja. Ini mengikut pendapat yang keempat. Jadi An-Nas di sini, aku diperintahkan supaya memerangi manusia, maksudnya orang-orang musyrikin. Sebab mereka tu tak boleh sama ada Islam ataupun perang. Kalau tak Islam, perang. Jizyah tak ada. Gitu maksud ni di sini. Ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, yang mengatakan jizyah hanya diambil daripada ahli kitab saja. Sama ada ahli kitab itu daripada bangsa Arab ataupun bukan Arab, tapi daripada ahli kitab saja. Artinya hak An-Nas dalam hadis tadi disuruh diperangi itu bukan termasuk ni. Ni tak.